Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan yang membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dan kasih sayang serta belas kasihan Tuhan kepada diri kita, dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada malam ini, mudah-mudahan membuka ruang pemikiran kita, membolehkan kita memahami tentang keutamaan di dalam bidang fatwa dan juga dakwah ini, kerana bidang ini yang terbuka luas dan kadang-kala berlaku perubahan ke atas pendapat-pendapat para ulama yang terdahulu, kerana berlaku perbezaan keadaan ataupun keadaan yang berubah, suasana yang tidak serupa sebagaimana yang ada pada hari ini. Yang fik-fik dahulu kadang-kala perlu dinilai, bukan kita menolak, tetapi mencari alternatif ataupun pilihan baru. Pandangan para ulama dalam hal-hal tertentu kadang-kadang daripada sudut dia pun betul untuk zaman ketika mana dia keluarkan hukum. Bukan berbeza di kalangan para ulama saja, atau ulama ni dengan ulama ni, mazhab ni dengan mazhab ni, bukan itu saja. Bahkan dalam satu mazhab, pada satu orang ulama pun berbeza pendapat. Kalau kita tengok dalam mazhab kita sendiri, qaul Imam Asy-Syafi'i, dia ada qaul qadim dan juga qaul jadid. Qaul qadim ni ketika mana Imam Asy-Syafi'i duduk di Baghdad. Qaul jadid ni ketika mana Imam Syafi'i duduk di Mesir. Antara dua tu pun ada dua hukum daripada seorang ulama, pendiri mazhab kita sendiri. Sebagai contoh, ketika mana di Baghdad, saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan hukum bahawa di kalangan orang-orang yang sudah tua, yang tidak ada nafsu lagi, yang kita kata sudah putus haid kan, mereka ni, antara mereka aurat mereka berbeza dengan orang-orang lain. Maknanya kalau tak pakai tudung tu tak apa dah, pasal masing-masing tu dalam keadaan tu pun Tok Wan dengan Tok Nek ni. Tapi bila dia pergi di Mesir, Tok Wan Tok Nek kat sana lain, dia masih ada lagi, kita tengok unsur-unsur mesra lagi. Ada lagi orang tak apa, bukan kita nak kata-kata tapi orang kata dia ada syok macam tu lagi. Imam Syafi'i ubah pendapat dia. Maknanya dia kata pada qaul jadid dia, qaul yang baru, tak kira lah bagaimana keadaan dia, putus haid kalau sudah tua, aurat mesti dipelihara. Itu kata seorang imam, sama dia pun dia ada qaul jadid, dia ada qaul qadim. Tentulah di antara para alim ulama yang lain, kita tak pelik bila berlaku perbezaan pendapat. Kadang nak mengeluarkan hukum begini, tiba-tiba dalam keadaan lain mengeluarkan hukum lain. Bahkan Nabi sendiri pun adalah hadis, kalau tuan-tuan perhati tengok, main orang macam ni hukum lain, main macam ni orang hukum lain. Ayul a'mal afdal ya Rasulullah, apakah amalan paling baik Rasulullah? Yang ni birrul walidain, suruh buat baik pada ibu bapa. Pasal dia tu tak apa nak baik sangat ni ibu bapa, korang lah khidmat dia tu. Main satu orang lain pula, apakah amalan paling baik? Mayang pada waktunya. Pasal apa dia ni baik dengan mak bapak, semua bagus. Mayang dia tak apa nak jaga sangat. Main seorang lagi pula jihad, mayang bagus dengan mak bapak apa semua bagus, jihad jadi nampak macam penakut. Jadi Nabi bagi tahu biqadri aqulihim, dengan kadar akal orang tu, keadaan orang. Bukan artinya apa, Nabi ini nampak terlagak, ini macam ni
Orang macam tu jenuh tuan-tuan. Bila tanya kepada Nabi, amalan apa paling baik? Kadang Nabi jawab macam-macam. Ya, kadang bila ditanya tentang satu-satu hukum, Nabi cerita, ya, orang-orang yang dapat syafaat macam ni. Sakit dalam hadis dia cerita macam ni pula. Sakit dalam hadis dia tidak bertelagah. Artinya apa? Kalau dia cerita yang ni 7, dia cerita tentang sana 2, 7 syafaat 2 dah 9. Nak faham lagu tu? Bukan kata 7 dengan 2 ya, nampak bertelagah ni dah 7, dia habaq 7 sesuai dengan tema ni. Mai pula ke tempat ni dia habaq lagi 2, kita tambah jadi 9, tambah satu lagi jadi 10. Apa masalah? Masalah bila tak mau nak menerima perbezaan pendapat. Itu pun kadang-kadang kita tengok pada hadis yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan peliklah kalau sama mazhab dengan mazhab lain beza. Sebab huruf kita tak sama, huruf ni keadaan. Ya, dalam bab khuf ni tuan-tuan. Khuf tuan-tuan tahu tak? Tahu kan? Kalau tak tahu tak payah apa. Khuf ni sudut bahasa artinya apa? Sapu. Sapu habuk ke sapu apa? Khuf. Tapi dalam istilah syarak ialah menyapu air di atas lapisan. Lapisan tu kadang setengah mazhab sebut bulu, kadang setengah mazhab sebut kulit. Bahkan kadang kita jumpa dalam amalan-amalan kontemporari yang baru-baru ni, sapu di atas token. Ada. Walaupun saya tak berapa nak setuju lah dengan pendapat sapu di atas token, sebab syarat khuf, sapu dia tak masak. Jadi kadang di Jordan, musim tu kadang macam musim sejuk sangat. Lepas wuduk tu sapu ayat kat atas token ni. Khuf dengan kalau ikut kepada setengah pendapat, khuf ni masa musafir. Duduk saja-saja sehari. Dia punya validity dia. Maknanya sah keabsahan dia tu kalau kita tak musafir, mukim, dalam keadaan mukim sehari. Bila musafir 3 hari. Khuf ni kita lapik. Ada pendapat pula tidak bertali. Tak boleh khuf tu tamatkan tali, dia kena seluk macam orang kasut benang, kasut kulit. Dalam pendapat khuf ni pun Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tengok lari lepas nak sapu tersokin, ikut lepas jangan kita buat. Lepas nak buat pulang kalau dia rasa ada dalil. Kita tak mau nak kata hang tak betul lah apa sakit. Bila kita duk ikut orang ikut kita payah. Macam baru-baru ni berlaku. Pergi ikut lambang gereja orang buat azan. Perli kita. Punca pasal apa? Pasal ambil kacau kan. Kalau hang tak jolok seorang terbuat tak main gigi. Walaupun kita kata ni azan pun orang kapiak petikai kita marah. Macam mana di setengah tempat tuan-tuan, seluruh kawasan Cina masjid duduk kat situ. Ada satu tempat di Selayang, seluruh kawasan boleh kata 80-90% orang Cina. Ada masjid di tengah tu, orang Cina punya komplain. Salah kita juga. Pasal apa? Tapak masjid pergi buat menara. Lepas tu tak ada tempat nak buat benar, tengok tempat kosong, suruh buat masjid tahu. Adalah benda-benda tak kenal, patutnya buat tak lain, tapi adalah ejah-ejah ni bagi tempat Cina. Jadi tiap-tiap kali semayang subuh Cina tak kata-kata dia lah masjid, bukan tak ada orang pun Melayu ke satu, tapi masjid tu tengah-tengah taman Cina, keliling Cina, beratus rumah, 1000 rumah ke satu. Cina marah, memang patut dia marah. Tambah lagi dia marah, ke 5 kita pergi tahir. Kan? Jadi kita kena tengok keadaan tu, kata kadang-kadang keadaan. Jadi bila jadi macam tu Cina marah, kita pun tak boleh pula membenarkan di sana dalam pertimbangan kerajaan, kita kata pihak kuasa membina sebuah gereja di dalam perkampungan orang Melayu. Tak boleh. Tapi kalau kata dia mereka pergi beli ada lambang salib, kalau nak kira lambang salib ni surau tuan-tuan ni pun ada salib tu. Nampak tak? Kalau nak nampak di je salib mampu kita. Pintu kan ni hak apa? Tengah ni tu nampak salib tak hidup. Kan hak marah salib tu pun rantai je. Kan kadang-kadang kita tengok rasional. Ya, bukan salib tu. Cuma bila kita kacau, orang memang kacau. Lepas tu
kita buat video-video poli, kita tak kata kat mereka lah. Kita pun kacau juga, tapi kita tak marah kat semua Cina. Semua Kristian seseorang. Dan mereka pun tak patutlah buat hina Islam kerana satu dua orang Islam. Tak betul ya kan? Ini kita kata pertimbangan kata tu. So kalau dalam perbezaan pendapat ni, dia pergi kat dia. Dia nak kata sapu dia stokin, tak pulang kalau boleh. Kita tak mau. Begitu juga memakai stokin bagi orang lelaki ketika bertawaf. Ada orang buat, tapi kita tak mau buat. Anak buatlah. Kalau ada pendapat mazhab. Sebab ada orang Melayu juga bertawaf. Dalam kursus-kursus haji dan umrah ni bagi tahu boleh. Walhal bagi orang perempuan kita tak ada masalah. Orang lelaki yang tak boleh bersahur kaki tutup. Tak apa. Dia nak buat atau pulang, kita tak usah buat. Jadi kita ambil pandangan macam tu. Dia akan menyebabkan orang kata keadaan jadi harmoni. Walaupun kita tak setuju dengan dia, kita setuju untuk tak setuju. Aku tak setuju tapi hang nak buat. Tapi kalau mula dulu serang macam tu, memang kelakar buat lah. Banyak isu-isu yang berlaku akhir-akhir ini lah, terutama dalam bab misalnya bab agama kan, dalam bab tarekat dan sebagainya kan. Kita pun bukan kerja kita nak menyampuk urusan yang bukan pengetahuan kita. Jadi kita tengok pendapat mana yang lebih dekat dengan mazhab kita. Oleh kerana kita mazhab Syafi'i, kita ambil pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, senang. Dalam Imam Syafi'i punya mazhab ni pun banyak pendapat. Jadi ambillah mana-mana yang memudahkan kita. Kan? Puasa ganti pada ketika bulan Syawal dapat tak pahala Syawal 6 hari tu? Ada kata tak, ada kata dapat. Ambil tak? Ambil. Kalau dia kata buat qada pendapat juga Sittah min Syawal. Tak apa pakai pendapat tu. Hak ni tak kira Syawal asin. Yang qada asin tak dapat. Tak apa ambil pendapat tu. Ada pendapat pula kata summat ba'ahu, kataan diikuti itu mesti straight. Lepas puasa Ramadan, esok ayam, masuk ayam kedua tu kena straight. Tak straight, tak pakai. Tu pun ada pendapat. Nak straight. Kami tak mau straight, kami nak cepat bila lapang. Jangan pula orang kata apalah iman kuat tak kuat. Jangan begitu. Duk mempersoalkan iman orang kerana atas perkara sunat. Dia berpendapat kerana ceraian pendapat mazhab. Bukan dia tak kuat, kuat tak kuat iman. Kalau iman kuat ni dia straight ya. Oh boy. Kadang kita jumpa orang macam tu silap. Nak buat straight, buat straight. Kami nak cabut-cabut. Adakah cabut-cabut tak diterima? Kalau Tuhan tak terima cara puasa tu adalah puasa sunat 6. Kalau Tuhan tak terima sebab cerai, dia terima sebagai sunat mutlak. Dapat pahala juga. Jadi kita macam tu lah. Tujuan kita lebih mengaji kitab ni. Ya, kerana bila kita mengaji, kita boleh meraihkan pendapat-pendapat yang berbeza. Kerana nama fiqh ni tak usah kira lah. Fiqh tu artinya pandai, faham. Dia faham boleh, kita faham boleh. Dua-dua pandai. Bila membodohkan orang, itu gaduh. Jadi kita tengok malam ni tengok. Ya, dikatakan perubahan fatwa kerana perubahan masa dan tempat. Ya, disebut satu kaedah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Ubah hukum dengan sebab ubah zaman keadaan. Zaman dulu lain, zaman ni lain. Ya, termasuk dalam perkara yang muka surat sahaja satu. Termasuk dalam perkara yang memudahkan. Sebab kita bincang ni nak bagi jadi mudah, bukan nak menyusahkan. Sebab tabiat fiqh lah memudah orang. Kalau kita buat bagi jadi payah, orang tak buat. Kan bila satu orang tu dia kerja gelang, mai tanya kita, Ustaz, Ustaz ni betul ke tak? Abang nak buat dia, saya kerja payah Ustaz. Sabtu Ahad boleh, sebab saya kerja angkat benda buat kan. Kalau kerja abang buat Sabtu Ahad, kita bagi pendapatnya tu kat dia. Mai satu orang lagi pula kita tanya abang macam mana? Saya ingat nak buat straight Ustaz. Payah dan kerja cukup payah. Abang buat 6 straight. Jadi kita bagi pendapat yang bagi mudah orang. Jangan duk cari bagi payah. Payah lagi, dia kata tak payah. Habis. Bukan benda tu tak payah kat hukum, dia kata tak payah buat. Kita
orang untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi masuk dalam ni dia kata mengakui perubahan. Nak bagi mudah termasuk dalam perkara kita nak bagi mudah orang ni apa? Kena mengaku, kena terima bahawa ada ketikanya berlaku perubahan dan perkembangan dalam hidup manusia. Ada jenis ketika dia kecil lain, ketika dia besar lain, ketika dia sihat lain, ketika dia sakit lain. Berlaku perkembangan yang berbeza dalam kehidupan manusia kan. Maka pada ketika itu, ya, sama ada kerana keadaan zaman yang semakin buruk seperti mana istilah para fuqaha, perkembangan masyarakat, atau kerana timbulnya keadaan darurat. Keadaan darurat seperti ini bukan keadaan kita kata ni berlaku zaman Nabi juga kepada satu orang tua. Dia telah bersetubuh dengan isteri dia pada bulan Ramadan. Lalu dia bila dengar hukum tu kata kena ganti 2 bulan, dia puasa 2 bulan, puasa tak ada sebulan, kau macam tu kan tak ada sebulan, tengok demam, berhenti. Lepas tu nak pergi tanya balik, kena mula pada awal balik. Dia 2 bulan turut-turut tu, dia tak boleh selang. 30 hari tu straight. Kalau bulan ni 29 lah. Kalau bulan biasa 30 kan, 30. Kalau buat 30, sehari berhenti, tak boleh sambung 30, mula balik kosong. Dia ni duk kena tak boleh. Dia pergi mengaku kat Nabi tak boleh ada tak. Dengan kadar umur dia yang turun. Lalu Nabi panggil para sahabat, siapa-siapa yang ada makanan telur, buat main telur kawan kita, masing-masing buat main makanan ikut. Jamu pakai miskin 60 orang. Jamu pakai miskin 60 orang ni, artinya terangkat dosa orang tu tadi. Sebab bila setubuh isteri bulan Ramadan, kena sama ada membebaskan hamba. Dia nak bebas hamba apa? Dia orang miskin. Dia memang tak boleh buat anak nombor 1, dia buat anak nombor 2 pun duk tergeliat. Jadi pilihan ketiga ialah bagi makan. Nak bagi makan dia pun miskin. Kawan-kawan pakat topak. Jadi terangkat kewajipan. Hari kita kena tengok, macam saya pernah sebut tuan-tuan, kita membantu menyelamatkan tanggungjawab kawan kita. Kadang kita nak pergi derma dekat sekolah. Kita bagi derma 300, tak apalah. Tapi ada budak dia yang tak mampu bayar yuran. Kita bayar yuran kat budak tu, tapi kita tak bakar budak tu pergi jumpa pengetua. Ada budak-budak tak boleh bayar yuran. Saya nak bayar yuran, mereka tolong tambah takat menang yang saya larat. Kita bayar 300, hutang budak tu terangkat, sekolah dapat duit. Kalau kita bagi 300 kat sekolah dapat duit, hutang budak tak terangkat. Jadi mana yang lebih aula? Pada ketika tu caranya adalah angkat hutang, sekolah dapat duit, 2 kawan je dapat. Ini cara nama dia cerdik. Kan? Kalau kita bagi sekolah, bagus tak? Bagus. Kan? Tapi macam mana bagus dia? Bagus satu kerja. Tapi kalau kita mudahkan urusan kawan tu, dia ada kesan lagi besar pula pada hadis Nabi sebut, siapa melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, Allah lepaskan kesusahan di akhirat. Itu dia. Ini katanya orang cerdik. Jadi kita tu kata kena mengaji. Kita mengaji baru kita boleh jadi cerdik, kan? Lalu keadaan-keadaan ini menyebabkan dia kata berlaku perkembangan. Para fuqaha dan ulama membolehkan perubahan fatwa dan ketentuan hukum kerana perubahan zaman, tempat, adat kebiasaan dan juga keadaan. Ya, macam juga bila kadang ada kebiasaan juga mengubah hukum. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, pernah beritahu dulu usahawan kita mukadimah sikit-sikit tu. Kita beritahu sembahyang hajat ni sebenarnya seorang-seorang. Tapi kat Malaysia dia buat berjemaah. Oleh kerana adat kat sini dah boleh terima benda macam tu, dia masuk dalam satu hukum. Kata Tuan Guru ni Abdul Aziz Ahmad, bila tanya dia kata al-'adah muhakkamah. Dia jawab tu faham terus. Ya, kalau kita mengaji fawaid fiqh, al-'adah muhakkamah bahawa maksud apa? Adat kebiasaan satu tempat tu kadang boleh jadi hukum. Jadi kita dah buat lagi ni, sembahyang hajat di stadium, sembahyang hajat di padang ni, lagu mana ni? Itu adat tu salah tak? Tidak salah. Tidak ada halangan. Oh, dia kata tak boleh. Jadi walaupun tak dikatakan tak boleh, boleh. Macam juga sembahyang raya. Sembahyang raya sunat di padang. Kita dah pergi sembahyang di surau, di masjid. Ambil dalil tak mana? Dalam mazhab Syafi'i kata sebenarnya memang sunat di padang. Tapi kalau ada masjid yang boleh menampung jumlah jamaah yang mencukupi, dalam mazhab kita lebih afdal di masjid. Ini mazhab kita. Dia kata afdal di masjid surau kalau cukup.
Tapi kalau memang tak cukup, kena hampang sampai atas jalan apa semua, elok dibuat di kawasan padang. Itu lebih afdal. Tapi masih bagi syarat, kalau ada yang tempat cukup, baik tempat cukup, masjid pun. Tapi memang afdal hukum asalnya adalah sembahyang di padang. Jadi macam masjid Suara ni dah jadi masjid. Nanti kalau tengok koi besar. Takut langkah sampai sebelum highway. Saya main-main tengok, oh ini cantik lah ni, ingat tunggu konkrit lantai. Itu seronok lah. Tambah pula bila daripada titik belum kan, berapa jam belum titik tau. Masuk dalam simen kali bencong tu dia isu pakat-pakat minta dengan Tuhan. Itu nak claim dengan Tuhan. Hai Tuhan, perlu aku duit aku semua tenaga aku nak tumpah atas lantai di surau. Yang ni yang kita nak claim isu dengan Allah. Yang tu alhamdulillah buat dengan titik belum kita. Kan? Sebab ini adalah sunnah. Nabi buat masjid dengan usaha tangan Nabi dan sahabat. Lah ni kita panggil kontraktor, kan? Tapi di sini nampak dia nak buat lagu tu, cuma tiang je, tak tiang kurma. Tak apa. Alhamdulillah. Kan ada 888 mai bila tolak wheelbarrow tersorong kan. Tolak buat kerja sikit-sikit, tak banyak pun tak apa. Bila buat gotong royong kan, tanya pasal hang ni tak pergi mana, kawan penat. Ada satu orang tu, dia penat, memang tak boleh buat kerja. Dia duduk atas bangku, kerja dia ulok bata. Bata duduk depan dia, dia susun. Bata pun kena susun depan dia. Orang ikat bata, dia ambil bagi satu kerja. Jadilah tengah-tengah penat kan. Saya teringat kereta tu nak tergelap, saya pun nampak tak larat. Jadilah dia kata ulok bata pun jadi. Tu kata orang bila mau nak buat baik ni, dia cari pasal juga nak bagi ada kerja. Kalau tak mau, dia cari pasal tak mau. Macam-macam. Betul jadi kita usahakan biar isu kita boleh claim dengan Allah Ta'ala. Lalu para fuqaha kata macam tu, ya, ada kebiasaan, keadaan, ya, perubahan tempat, negeri-negeri, cuaca pun yang menyebabkan berlaku, ya, perbezaan pendapat dalam bab tu, ya, zaman dulu tak canggih dengan zaman law kan, macam mana? Jadi hujah dan dasar pandangan mereka adalah perlakuan para sahabat Rasulullah sendiri, ya, khulafa ar-rasyidin, ya, kalau mereka tengok amalan-amalan sahabat macam tu, bahkan kalau sebut merupakan ajaran Rasulullah sendiri, kerana Nabi pernah sebut ashabi kan nujum, sahabatku macam bintang. Maksudnya bintang, orang dulu-dulu mereka jadikan bintang sebagai penunjuk Allah. Bila Nabi sebut sahabatku macam bintang, sahabatku ni macam penunjuk Allah. Kalau hangpa tak tahu cara dia, tak tahu jalan dia, hangpa tengok sahabat punya amalan. Kerana itulah jalan yang diambil daripada aku. Nabi bagi pengiktirafan. Lalu amalan sahabat ni dalam mazhab kita tak ambil sebagai sumber hukum. Tetapi dalam mazhab Maliki diambil jadi hukum. Dipanggil ya amal ahlul Madinah. Ya, amal ahlul Madinah. Silap. Amal ahlul Madinah. Amalan yang dibuat oleh penduduk Madinah. Amalan penduduk Madinah boleh jadi sumber hukum bagi mazhab Maliki. Kenapa orang Madinah dulu buat mesti tiru Nabi? Itu amal penduduk Madinah pun dikira sebagai hukum. Amal penduduk Madinah dulu lah. Amal penduduk Madinah akhir zaman tak tentu lagi. Karena bila Allah gegakkan bumi Madinah 3 kali, ketika mana kedatangan Dajjal tu, si kafir dan munafik akan keluar daripada Madinah. Ini maknanya apa? Di Madinah pun ada kafir, di Madinah pun ada munafik, tapi mungkin kita tak tahu. Tapi bila gegak tu keluar habis, tinggal yang beriman saja. Ya, amalan penduduk Madinah dulu kalau orang, ya. Sebab Imam Malik tengok penduduk Madinah kalau buat amalan tu bersumberkan amalan Nabi dan para sahabat, walaupun tak ada dalil disebut. Jadi Imam Malik ni hidup di Madinah, dia tak pernah keluar. Daripada kecil sampai meninggal itu di Madinah. Jadi dia memang dipanggil sebagai apa? Ahlul balad, orang tempatan. Jadi dia tengok tu memang tak lain lah. Mana ada orang buat perangai pelik-pelik kat Madinah ni. Itulah amalan sebagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Nabi. Lalu dia kata ajaran Rasulullah ni, dia kata jadi contoh teladan. Dia ada kitab lah disebut kat situ al-awamil as-sa'ah wal murunah fi syariah al-islamiyah. Unsur-unsur flexibility di dalam syariat Islam. Maknanya unsur-unsur anjal. Dia bukan kata fix, bukan tetap. Dia boleh juga berlaku sedikit perubahan kerana keadaan-keadaan tertentu. Maka alasan-alasan
Dr. Yusof untuk meninjau kembali pandangan pendapat orang-orang terdahulu. Pendapat-pendapat orang terdahulu ni kadang-kadang sesuai, pada ketika tak sesuai lagi. Saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan, hukum tanam pokok bunga dalam masjid. Dulu para ulama ada yang menghukum haram menanam pokok bunga dalam masjid. Kerana apa? Kerana dulu semua pakai baju natak. Takut terkena pakaian sembahyang. Dengan kaki kita basah, terlalu habuk-habuk semua tu kan. Sebab biasa hukum baju natak. Tapi lagi tak boleh lah, hukum tu tak dipakai dah lah. Sebab lagi ada baju sintetik, ya, ada organik. Lepas tu pula dengan keadaan hari ni lagi ni, orang buat kemas jalan pun semua kan. Ditaklah kan, bila hujan sampai meleleh ke tempat-tempat jalan awam tu, ya, jadi pakir-pakir kan. Jadi keadaan tu dulu hukum tu terpakai, pada hari ni kita kena rombak atau nilai semula. Jadi kalau kata tak boleh tanam pokok, untuk pakai hukum dulu, kerana sebab-sebab dulu tak sama. Dengan law keadaan tu mungkin tak jadi masalah lah. Jadi tak jadi masalah tu, jadi pada ketika kita tak jadi masalah, benda tu mesti dinilai semua. Kalau boleh jadi ada pendapat yang sesuai dan sudah tidak sesuai lagi pada hari ini. Dulu sesuai dan tak sesuai. Dengan demikian, apabila kita masih lagi pegang pendapat-pendapat dulu, pendapat-pendapat lama, menyebabkan imej Islam dan dakwah itu sendiri rosak. Ya, pada hari ini kan misalnya Dr. Yusof Qaradawi sebut tentang apa? Tentang soal jihad, pendapat dia tentang jihad kan. Ya, dia berpendapat. Ini pendapat dia tuan-tuan tentang hukum murtad. Ya, dulu bila ada hadis sebut, ya, kita pernah bincang, siapa tukar agama hendaklah kita bunuh dia. Dan kemudian pada hari ini kalau kita buat macam tu, ya, dia akan menyebabkan fitnah. Ya, dalam Al-Quran, dalam ayat hadis-hadis Nabi dan juga dalam ayat Al-Quran sendiri ada sebut waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Hendaklah kamu perangi orang kafir hingga tidak berlaku fitnah. Ya, dan jadi agama semuanya adalah untuk Allah. Jadi maknanya orang kafir kita kena bunuh kalau ikut pada ayat tu. Tidak. Dalam hadis, dalam ayat Quran itu cerita orang kafir yang menentang Islam, macam musyrikin Mekah. Kau jumpa apa bunuh lah, pasal apa? Pasal mereka ni kalau kita tak bunuh, dia akan bunuh kita. Dan dia pada hari ini tak boleh lah sudah enak kafir kita nak dibunuh, kafir kita nak dibunuh. Sebab tujuan begitu ayat itu turun, dia adalah bagi tahu asbab dia. Sehingga tidak berlaku fitnah. Hendaklah kamu perangi orang kafir hingga tidak berlaku fitnah. Hendaklah kamu perangi musyrikin Mekah sampai mereka jadi lemah, sampai mereka tak kacau kita. Sebab kalau mereka kacau kita, jadi fitnah. Lalu pada hari ini fitnah tu jadi keutamaan dalam ayat tu. Perangi sehingga tidak berlaku fitnah. Fitnah adalah main objektif, objektif utama. Pada hari ini kalau kita buat macam tu, timbul fitnah, tak sampai. Patutnya tidak jadi fitnah, tapi bila buat jadi fitnah, tak boleh buat. Itu pendapat Dr. Yusof Al-Qaradawi dalam hal itu. Walaupun ada di kalangan para ulama, tak setuju, apa murtad mesti kena bunuh. Tak apa, itu satu pendapat. Ini satu pendapat yang lain kan. Ya, jangan kita duk berbalau pula atas kawan tu. Masing-masing juga mempunyai pendapat yang tersendiri. Alasan-alasan juga yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain. Macam juga pada hari ini kan, dalam Islam zaman dulu dia panggil Darul Islam dengan Darul Haq. Darul Islam ni negeri yang dibawa pentadbiran Islam, mengamalkan Islam. Darul Haq ni negeri perang dia panggil. Negeri perang ni tak duduk bawa Islam dan dia tidak mengamalkan Islam. Jadi istilah seperti itu tidak sesuai lagi digunakan pada hari ini. Di dalam kitab Junullah karangan Sa'id Hawa, dia menambah lagi, dia kata satu Darul Islam, yang kedua adalah Darul Harb atau Darul Kafir ni, negeri kafir. Yang ketiga adalah negara Islam yang menyeleweng. Dia bagi tiga orang. Satu negara Islam, orang Islam jaga. Kafir jaga menyeleweng. Dulu Islam pernah pegang, dah tidak dah. Macam Yugoslavia, Bosnia. Dulu pernah dua Islam dan tidak dah. Dia panggil negara Islam yang menyeleweng. Bila kita Junullah. Tetapi pendapatlah kita Junullah pada hari ini nak implement dalam dunia hari ini tak sesuai ya? Dia kata berkewajipan kita mengembalikan balik. Dulu pernah Islam, lalu dah terbalik, kita kena ambil balik.
ambil balik itu pendekatannya adalah jihad ataupun dengan pendekatan dakwah pada hari ini. Kalau kita nak pilih jihad itu akan jadi fitnah. Jadi mestilah pendekatan itu dalam bentuk kita menyampaikan dakwah. Ini beza pula dari segi pendekatan kerana berlaku perubahan. Jadi hukum-hukum ni kadang-kadang nak fikir. Ini pendapat sebab tu pemeluk-pemeluk agama lain ni dia kata, oh takkan semua darul harb ni kita kena perang mereka. Sedangkan jihad pula ada fardu kifayah. Dan pendapat-pendapat yang serupa dengan tu fardu ain, fardu kifayah. Jadi pertembungan pendapat seperti itu perlu dinilai dengan realiti pada hari ini. Ingat. Tapi Dr. Yusof Qaradawi tu tengok ada juga pendapat dia yang nampak kerai. Kerai dia nampak apa? Pengebom berani mati. Kalau orang kata tak boleh pengebom berani mati, dia kata merosakkan imej Islam. Dr. Yusof kata apa? Dia adalah membalas balik perbuatan Yahudi. Lepas tu orang kata bom macam bunuh diri. Dr. Yusof Qaradawi kata bom bukan mesti mati. Bom diri itu tak mesti mati. Dia kata banyak mati tapi tak mesti mati. Dia bawa main dalil pula. Sahabat Nabi zaman Nabi itu nak masuk dalam kota Yahudi Khaybar tu. Nak masuk tak boleh, pintu Khaybar punya besar. Jadi dia bubuh atas meja ni, bubuh seorang sahabat lempak ke dalam. Macam bunuh diri kan, dia terjun tempat musuh. Tapi sahabat tu pun dalam apa-apa dia masuk tempat musuh tu, kakek rodah buka pintu, lepas tu mati syahid. Kira bunuh diri lah, terjun tempat tu boleh ikut macam keadaan dia. Pintu tempat musuh hang seorang-seorang. Kata Dr. Qaradawi, pendapat ini, sirah ini membolehkan kita mengebom. Kerana kita bila mengebom berani mati itu menyebabkan Israel jadi takut. Israel dulu bukan main lah cengeng, tapi kena start bom kereta, baru dia akan tahu. Lepas tu barulah dia cerita, oh ni ekstremis. Lalu mereka pun sambut. Lalu pun tuduh-tuduhan seperti itu berlaku di seluruh dunia. Makna apa? Kalau kita buat biasa-biasa ni, dia tak orang takut. Balik batu, kenalah kan, tapi tak begitu kesan. Bila bom ni, ada ulama pula memfatwakan bahawa boleh dan mati syahid, ramai lebih jadi pengebom berani mati. Bila ada keadaan seperti itu, Israel rasa takut, baru terancam. Bila dia takut, berarti betul tindakan kita. Kalau kita buat dia tak takut, kan? Tak ada kesan apa pun. Jadi pendapat Dr. Yusof yang kadang-kadang kita tengok pendapat dia macam lembek dah, tak pernah tengok lagi pendapat dia kan? Jadi macam tu lah. Dr. Yusof Qaradawi ni, dia pendapat dia yang seorang alim yang hebat. Lalu kenyataan pada hari ini bahawa pendapat tersebut tak berapa sesuai lah. Kerana pendapat tersebut pun bukan ada dalil yang terang. Dalil muhkamat ni kita bincang dulu dah. Dia habaq terus. Pencuri potong tangan, itu sah. Tapi dalil kadang-kadang tu ayat dia bukan muhkamat, mutasyabihat. Mutasyabihat ni dia cerita sama-sama. Macam mana? Kan? Sama-sama dia tak sebut terang. Aku adalah puasa. Kan? Ketika hamba adalah berpuasa, ketika mana nampak benang putih sampai nampak benang hitam. Benang putih, benang hitam, takkan ada bawa benang pun. Dah, bila matahari mula naik tu dia habis garis tu, cerah tu dia panggil benang putih. Bila naik fajar tu kena puasa. Bila benang hitam tu gelap malam tu kena buka puasa. Jadi ayat tu ayat mutasyabihat. Dia tak terang secara detail dan jelas. Itu nama mutasyabihat. Tapi kalau kata muhkamat ni, dia abang tu ya. Jadi ada juga dalil-dalil lain yang kita lihat yang menyuruh supaya kita ni saling kenal mengenal. Dia kata Allah ciptakan kamu ni berbagai kabilah, berbagai kaum, bangsa semua ni agar kamu saling kenal mengenal. Maknanya dia ada suruhan pula supaya berbaik-baik. Bila ta'aruf ni nak baik-baik lah kan, nak tanya abang, nak tanya siapa. Dan Islam menganggap bahawa kedamaian dan keamanan ni satu nikmat yang mesti disyukuri. Setelah selesai perang Khandaq, ada turun satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim. Aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima wa radallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina al-qital wa kana Allahu
menghindari orang-orang mukmin daripada peperangan. Maknanya Allah menghindari ini, Allah menyelamatkan. Artinya bukan saja-saja semua orang nak pergi perang. Ada ketika Allah suruh halau orang kafir ni. Bila mereka nak pergi perang, orang Khandaq ni tentu akan faham. Mereka ataupun nama perang Ahzab. Perang Khandaq ni duduk surah Ahzab, perang Ahzab juga. Ya, pokok Yahudi pakat dengan musyrikin Mekah, mereka buat pakatan tentera. Mai kepung Madinah. Bila kepung tu, Allah datangkan angin kuat, mereka bertebaran lari-lari. Maknanya Tuhan halanglah dari berlaku peperangan. Artinya ada ketikanya Tuhan tak suruh perang. Walaupun orang kafir buat ke kita macam tu, sebenarnya kerana Allah nak menyelamatkan, menghindari, menjauhkan orang mukmin daripada peperangan. Artinya kalau boleh jauhkan diri daripada peperangan, kecuali kalau tidak dapat dielakkan. Ini pendapatnya. Dan kemudian perjanjian damai di Hudaybiyah juga. Ya, sebenarnya perjanjian damai di Hudaybiyah itu adalah ruang lingkup atau kesempatan untuk orang Islam menyusun balik kekuatan. Bila Hudaybiyah gencatan senjata 10 tahun. Jadi Nabi gunakan kesempatan gencatan senjata itu janji tak perang dengan mengadakan perjanjian dengan banyak kabilah. Sehingga kabilah-kabilah sekitar Mekah tu hak meluat ke Quraisy ni ikat janji dengan Nabi. Dan mereka pun bila ikat janji dengan Nabi, kalau dulu tak berani lah nak tunjuk lawan Quraisy ni, kata apa? Saya pun tak pasal-pasal perang. Tapi bila dia siapa pakat dengan Nabi, Quraisy tak boleh perang dengan dia. Siapa pakat dengan Quraisy, Nabi tak boleh perang dengan dia. Ada pula suku-suku kaum Yahudi ni pakat dengan puak Mekah. Yang Nabi pula pakat dengan musyrikin Mekah. Nabi pula pergi pakat dengan orang Mekah tak suka Quraisy ni. Jadi gencatan 10 tahun. Nabi utus surat kepada pemimpin-pemimpin di Yaman, di Mesir dan sebagainya. Akhirnya terjadi hubungan dakwah Islam. Ini ruang gencatan senjata. Mana apa kita kalau boleh cari ruang jangan gaduh dulu. Ini Islam suruh cari benda tu, jangan gaduh dulu. Tak ada pilihan, tak salah. Tapi kalau boleh cari jalan aman. Jangan bertengkar, menerang dulu, berdakwah dulu, berdebat aku lawan orang, sah dulu. Kalau boleh dialog dulu. Dialog ni bertukar pendapat. Berdebat, lawan siapa kuat, siapa pandai, siapa hujah lagi kuat. Kalau boleh dialog dulu. Macam tu. Kita pun macam tu, cari jalan damai dulu. Islam suruh cari jalan damai, berbincang, pergi settle elok-elok, bukan bawa kayu. Macam tu. Bukan saja-saja Nabi suruh perang. Bila mana Nabi sampai di Makkah pada ketika tu, satu malam Nabi mimpi. Nabi tidak mimpi mengerjakan umrah macam tu. Mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Nabi suruh sahabat-sahabat siap, jom kita pergi menunaikan haji pada ketika tu. Nabi mimpi tunai haji. Jom kita pergi tunai haji, bawalah rombongan tak sampai 100 orang. Tapi Nabi pesan, pedang balut elok-elok, jangan duduk bawah setai macam Nabi perang. Duduk dalam sarung. Bukan nak gaduh, tiba sampai di depan Makkah tu, ya, orang Quraisy tak bagi masuk. Mau dah nak pergi masuk, belum ni perang sampai 3 kali dah. Lalu hantarlah utusan pergi bincang. Nabi hantar Sayyidina Uthman. Pergi bincang Sayyidina Uthman, lawan wakil Nabi, pergi jumpa dengan puak Quraisy, lama tak balik. Sampai sahabat-sahabat risau. Akhirnya mereka berbai'ah, janji setia untuk mempertahankan, untuk bela Sayyidina Uthman. Pokok dia kena bunuh. Maka perjanjian itu namanya Bai'atul Ridwan. Perjanjian di bawah pokok Ridwan. Lepas itu puak Quraisy pun dengar Nabi semua siap siaga nak perang. Mereka pun lepas balik Sayyidina Uthman. Tak balik. Lalu adalah perjanjian yang namanya Hudaybiyah tadi. Itu Nabi dah buka peluang macam tu, perjanjian damai. Maka Sayyidina Umar pada ketika itu tak apa setuju lah. Pasal apa? Bila rangka surat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita perjanjian orang Islam, yang apa tulis Bismillahirrahmanirrahim. Buat Quraisy kata padam-padam, itu tak mau. Nabi padam, yang Sayyidina Umar ni buat tu. Lepas tu, ini perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan orang Mekah. Dia kata Rasulullah tu padam dengan Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Umar lagi marah. Kami tak mau dia kata. Kalau Muhammad
Siapa daripada Mekah lari pergi Madinah kena hantar balik. Siapa Madinah lari pergi Mekah tak boleh hantar, tak perlu hantar balik. Nampak perjanjian buat sebelah. Orang rumah kata mana boleh, hak lari pergi ke hampa, boleh ke hampa, hak lari main kat Nabi kena bagi balik. Nabi kata saat sebab Nabi bagi pendapat ni, hak lari pergi ke Nepal ni kafir, kita nak tuntut buat apa? Kan? Tu hak lari pergi ke Mekah, hak lari daripada Mekah main Madinah, kita kena serah balik ni. Tak apa, Nabi kata insya-Allah Allah akan bersama dengan kita. Lalu banyak yang lari sampai kat Mekah kok boleh tuntut. Teriak-teriak depan Nabi, adakah kau sanggup Rasulullah serah balik kami kat Mekah? Lalu Nabi kata moga Allah bersama dengan kamu. Nabi teriakkan janji. Tu balik nama, saya tengok nama lah. Dia balik dalam perjalanan ni, dia berhenti lah rehat, nak apa, macam R&R lah, nak kencing apa tu. Dia duk puji buat orang yang ngomong lawa tengok pedang di kat mana, buat kat mana. Main nak tengok tak, pergi bagi-bagi dia ambil tetap mati. Yang seorang lagi tengok kawan dengan tetap lari balik pergi Mekah. Kawan tu dia duduk tentu seorang-seorang. Heboh lah cerita. Dia pun pergi kata kat Nabi. Bila heboh cerita kat Mekah, di Wadi Osis tu, perkampungan tengah pada pasir tu ada seorang yang terlepas. Hak lain lari, dia tak pergi kat Nabi lah, pergi berimpun kat tu. Hak mana lari daripada Mekah pergi berimpun, buat game pula. Lepas tu duk gaduh rombongan Quraisy dia pergi berniaga. Pergi berniaga dia duk kacau. Lain kali dia pergi mengadu kat Nabi. Nabi kata mana aku tahu. Lebih kurang macam tu lah. Nabi tak kata mana aku tahu. Nabi kata lebih kurang kata mana aku tahu. Aku serah hampa dah dulu, sila apa. Aku ikut perjanjian. Yang mana lari dari Madinah, aku ambil balik. Hampa ambil balik, hampa yang tersilap. Lepas tu pokok tu lari kat bukan main aku duduk kat tu, penjambak lah. Nak settle masalah tu. Pokok tu kata, dia pun duduk kacau kami mereka. Nak pergi kelak pun tak boleh. Dia ajar kelak lah, pokok tu tunggu dengan lah. Terpilih jadi lah. Lepas tu lari dia kata macam ni lah. Perjanjian hak tu, sekian cancel. Yang mana yang lari kat tu semua, aku ambil balik, aku balik Madinah. Nampak? Kemah tu. Dia duduk tengah jalan, tapi kacau lah. Kan, pokok tu nak pergi berniaga, pergi rompok. Pergi nak pergi berniaga, duduk lalu, dia pergi serang. Rupanya orang kepiak ni, ekonomi ni, benda bahaya bagi dia. Terjejah ekonomi bagi dia bahaya. Sebab tu kita nak berlawan lah ni. Apa pun masa ke ekonomi, ke projek, apa tu ya. Bukan nak tahan bangsa sangat pun. Nak tahan ekonomi ya. Inilah kita tengok daripada zaman Nabi dulu. Kalau tak mau ke Islam, mesti gemak ke harta. Gemak ke harta, mesti tak apa-apa gemak ke Islam. Ada yang gemak ke harta, tapi orang Islam yang baik ada. Tapi hak gemak ke harta, dia tak apa minat. Dia gelut untuk ikut harta. Jadi kita pun buka-buka fikir lah. Berdasarkan sejarah betul mati dia untuk dia macam ni, buat macam ni. Lalu itulah perjanjian Hudaybiyah. Sampai perjanjian Hudaybiyah kita tengok. Ya Allah bagi kemenangan pada sahabat Nabi dalam surah Al-Fat. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Lepas itu nampak bila Nabi sendiri ya dapat buka kota Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Ya, iza jaa nasrullahi wal fath ni maksudnya apa? Ya, apabila datang pertolongan Allah, terbukalah kota Mekah. Sebab dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan tentang nikmat besar yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi, kepada kaum muslimin, sehingga mereka mendapat kemenangan yang besar tanpa melalui satu peperangan pun yang mengobarkan nyawa. Pada ketika itulah peperangan sebelum ini mengobarkan nyawa. Tapi yang Allah Taala tunjuk ni, yang Fathul Mekah ni tidak tanpa melalui satu peperangan yang mengorbankan jiwa. Cuma ada sahabat yang luka. Bila Nabi masuk kota Mekah, Nabi sampai-sampai dia hantar Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu Perdana Menteri Mekah. Belum peluk Islam. Abu Sufyan tengok-tengok tentera Islam, duduk hebat. Dia pun duk sangka bila lari pergi Madinah, makan tak cukup, kuih kering. Kan kuih kering. Apa-apanya tu. Ya. Masa Nabi lepas perjanjian Hudaybiyah tu. Tahun ni hampa tak boleh buat haji, hampa kena main tahun depan. Lepas tu bila Nabi main tahun depan kan sahabat buat haji, buat kerja haji.
Disunahkan bagi orang lelaki menurunkan kain di belah kanan, kain ihram ni yang kata lalu ke bawah ni, bagi nampak bau. Mereka duduk di Mekah, duduk percaya pokok di Madinah ni nampak pi lah hijrah Madinah. Oi kering tu ramai, tak cukup makan, duduk gembak. Buat Islam, tak ada apa-apa, tak ada makan, tak ada projek, betul lah. Gempak jenis tu sama sampai gelap. Macam gelap, faham lebih ni. Gempak macam tu memang daripada dulu. Dulu tak dapat baju, cakap baju, kan? Tapi bila kami suruh tu, bila sampai tu, ketika mana mereka mengerjakan haji tu, ketika bertawaf tu, kami suruh turun ke bawah. Wah, Mekah tengok, dia lengan, tengok, ya. Kata tak cukup makan apa, muscle ni kan. Maka terhenti fitnah ataupun hujah-hujah orang kafir. Tu kata Nabi buat satu perkara bukan ada ketika dengan musuh dia kena berlaku. Takabur yang mutakabir sedekah. Takabur dengan orang takabur ni pahala sedekah. Kan, kami tak bagi bantuan kat surau Allah. Tak payah kan, kami pun tak heran. Nyombong bukan menyombong tak apa. Kadang-kadang dia macam tu. Nabi masa masuk kota Mekah, masa Batu Mekah kan. Yang tadi tu peristiwa Nabi buat haji kan. Ni Batu Mekah, Nabi suruh sahabat lari-lari. Masuk dalam tu, tentera sambil lari. Mereka tengok, ingat tak makan, lari pun cukup. Dia boleh-boleh kat mana. Jadi orang Mekah pun naik turun. Bila masuk, tak ada siapa lawan kecuali di satu tempat. Berlaku sedikitlah orang tak lawan pedang, bertikam. Ada sahabat yang cedera, tapi sahabat dia bunuh orang Mekah. Hal lain semua tak dapat tenangan. Abu Sufyan ramai tengok pembarisan tentera Islam dekat luar kota, mengucap syahadah kat situ. Lepas tu mengucap syahadah, pasal apa dia kata? Nabi keluarkan arahan, hai orang Mekah, kami nak masuk tempat apa ni? Pasal hampa dah mungkin tadi. Tapi nak beritahu, kami masuk lagi, siapa duduk dalam masjid selamat. Dia duduk dalam Masjidil Haram selamat. Siapa duduk dalam rumah sendiri selamat. Maksudnya siapa yang duduk di luar kami jumpa, kami takut. Siapa duduk rumah Abu Sufyan selamat. Yang lain tu rumah Abu Sufyan, siapa nak pergi rumah dia? Ikut-ikutkan. Kita ada rumah sendiri, duduk rumah dia apa? Tapi Nabi dah ambil hati. Kan? Duduk dalam masjid selamat. Settle, yang tu tak apa. Yang nombor dua, siapa ada rumah sendiri selamat. Yang nombor tiga, kita nampak tak tahu ni. Siapa ada rumah Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan masa tu dia juga kembar syok. Rumah aku dianggap setara dengan Masjidil Haram. Nama orang. Rumah aku sebagai satu tempat selamat. Mengucap apa ya? Dia masuk, dia bawa. Hampa orang Muhammad nak main kan? Muhammad nak masuk orang ni. Siapa ada masjid selamat, aku nampak apa? Ayat dia betul kan? Dia bukan cakap kedah. Kan siapa ada rumah dia ni selamat tau. Siapa ada rumah aku selamat. Siapa ada di rumah dia. Tapi dia boleh, dia tukar kempen pula. Rumah aku pun selamat tau. Rumah aku apa boleh duduk. Dia jadi tukar kempen. Lepas tu dia kata apa jangan duduk kawan. Apa hidup dalam rumah tak cengah. Hidup masjid, rumah apa atau rumah aku. Dia tu sendiri hebat. Jadi tukar kempen Nabi tak cerita. Tu yang masuk kata tu, Iza ja'a Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Umat Islam bila orang tengok Islam hebat, tengok duduk sangka main tulang kering, tengok dia apa yang badan masuk dalam Islam berbondong-bondong sampai tidak ada kafir lagi di kota Makkah. Ini kita kata Masya Allah. Itu kata Nabi taktik dia kan. Macam kita lah kan, bila ada sahabat-sahabat ni dia pun baru lagi lah dengan awak, baru duduk main surau masjid semua kan. Bila kita buat sikit, kita nak dia tu macam mu'allaf nak. Orang dalam Islam zakat, mu'allaf boleh terima. Mu'allaf tu maksudnya orang yang perlu dijinakkan hatinya. Kita kena jinak lah kan. Kadang-kadang orang ni nak buat tamu orang ni. Kita nak gotong royong ni, pergi gotong royong dorong tak main masjid, tak main surau, kita buat gotong royong dorong kan. Buat hal lepok-lepok ni sampai main depan rumah kita, betul lah cuci-cuci, buat datang kan. Itu kata mu'allaf. Nak lembutkan hati.
Melayu lama pun malah lah. Kan malah tuan-tuan dah faham. Kita malah tu Cina. Puluh tahun dia masuk Islam, dia panggil malah ni. Oh tu pergi Mekah 3 kali lah, kita tak pergi lagi panggil dia malah. Akhirah tu malah. Malah apa dia tu rajin ngaji, masuk Islam semua tahu. Hang tu yang lama tu, hang tu malah. Kan? Kita dah tengok tu Nabi hebat. Baca sejarah kita cara baca sejarah. Jangan kita baca, tapi kita ambil di sebalik benda tu. 10 orang baca sejarah, 10 orang buat benda lain. Tu kata hebat Nabi SAW. Kalau baca bincang strategi ni, itulah yang Nabi telah gunakan. Yang Nabi gunakan sehingga ketua musuh, Perdana Menteri sendiri pergi peringat apa dengan lawan dia. Ayat dia lebih kurang itu ya. Tapi dia tak kata apa dengan lawan dia. Apa hidup dalam rumah sangat-sangat selamat. Artinya dia sendiri secara langsung abang dengan perang Muhammad. Kita kenal lah. Hampa hidup masjid, dua rumah apa atau dua rumah aku? Dia masa dia cerita rumah dia tu, dia cerita dengan bangga. Dan ada pengikut dia kata tengok tu apa. Abu Sufyan boleh hormat betul tu. Nampak? Itu yang menyebabkan akhirnya mereka lembut memeluk Islam. Walau sebelum tu mereka adalah orang yang paling keras menentang Nabi. Sampai ada seorang sahabat bagi tahu dulu Muhammad lah orang yang paling aku benci, lepas aku masuk Islam, dialah orang yang paling aku sayang. Ini kita tengok kehebatan. Ya, tu kata dalam bab perkara macam ni, banyak perkara sebenarnya kita kena review balik. Kena perhati, kena tengok. Tak sesuai dah kaedah-kaedah, ya. Kaedah-kaedah yang pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Ya, bukan makna kita nak kata hak dia tak betul. Hak dia sesuai zaman dulu. Hak kita lah. Macam kita bagi contoh lah kat anak kita. Abang tak tahu zaman tuan dulu duk makan ubi kayu. Duk cerita ubi kayu tu kat cucu. Cucu dah fikir, alah makan ubi kayu. Dia punya anggapan hari ni, ubi kayu orang buat repek. Repek ni makan masa relax. Dia lah, lebih tengok TV. Kan? Repek tambah lagi repek, black pepper, tak apa semua. Semua dah. Makan repek kami pun dah makan. Nampak? Cerita tu dah tak kesan. Dia pergi cerita Tok Wan dulu kan, pakai seluar gundi. Cucu dia fikir, gundi pun dia tak tahu. Mana ada orang tahu gundi jalur ni? Dia dah, orang benda hari ni pun pakai gundi plastik. Jadi kita cerita lain, kadang-kadang kena review. Nasihat-nasihat kita pada cucu, anak cucu kita. Tok Wan dulu makan ubi kayu, orang tahu lah, punya susah. Anak ni fikir ni, orang makan ubi kayu ni, orang relax. Baik makan nasi kenyang-kenyang, tak ada apa-apa, makan ubi kayu. Jadi tak sama dengan cerita susah kan? Ni. Jadi kalau kita nak cerita zaman dulu tak ada apa, tak ada. Yang ada ni nak pergi buat benda bukan tak boleh. Yang ada ubi kayu ya. Kami dulu makan ubi kayu tu lah. Cara kita ubah sikit lah. Kalau cerita ubi kayu kat cucu kata tak orang ubi kayu ni buat repek mahal kan. Tambah pula 3 buku sebelum ni. Punya mahal ubi kayu kan. Kita tahu kan nasib baik kan, untunglah makan ubi kayu kan. Kalau macam tu kita kata payah nak ajak cucu kita, bukan payah, cara kita mesti betul. Jadi ayat ini nak cerita pada kita nikmat kemenangan ya, tanpa lagi peperangan. Kalau boleh cari jalan damai dulu. Dalam banyak perkara yang kita buat pada hari ini, carilah jalan damai ya. Jalan damai inilah sebenarnya jalan yang diakui oleh Islam adalah jalan terbaik. Sebab jalan terbaik kerana Allah jadikan kedamaian sebagai punca kemenangan. Bukan kata menang tak perlu, tak kira gaduh ke perang ke, jadi mati syahid. Jangan. Kalau ada jalan damai, buat apa pergi perang? Ambil jalan damai dulu. Dan dia kata kalau tak perang tak mati syahid. Tak mati syahid pun boleh masuk syurga. Bukan satu saja jalan nak masuk syurga. Syurga ni banyak pintu. Jadi kita kalau boleh tunjukkan kebaikan Islam dengan cara lain, tunjukkan dengan cara lain. Kalau kita nak sampaikan dakwah tu berkesan, gunakan jalan damai. Jangan bukan nak bertekak berkeliling orang, cari jalan damai. Ya, dalam apa-apa urusan pun itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh kebanyakan manusia, iaitu hidup dalam suasana ketenangan. Dan dalam ayat Quran Allah sebut, ya, kadang-kadang Allah sebut, ya, diwajibkan kepada kamu perang. Kadang-kadang, ya, benda tu kamu tak suka tapi baik bagi kamu. Dan kadang-kadang ada benda yang kamu suka tapi tak bagus bagi kamu. Allah bagi peringatan. Kadang perang tu bagus. Macam mana nak mempertahankan agama, itu okey.
Lawanlah musuh kamu dengan menggunakan cara yang sama. Dia cerca kita, kita cerca dia balik. Tapi kalau kita tidak cerca itu, kita tangani dengan bijaksana, itu lebih membawa keuntungan. Jalan yang lebih membawa keuntungan itu mesti dipilih. Waktu sahabat Nabi ada seorang kena tangkap ramai-ramai, ya, dengan satu orang raja. Saya tak ingat raja dari mana. Tapi mereka kena tangkap. Kemudian raja kata apa? Raja ni dia nak buat ganjing, ya? nak hina, nak perolok. Dia kata, kalau apa cium kepala aku lepas apa. Anggapan dia, apa bila cium kepala aku, kira aku mulia. Apa ni kira teruk. Seorang sahabat Nabi cium kepala aku tu. Dia lepaslah hal semua. Wah, lain marah, biar mati tak apa. Jangan lu cium kepala dia, ni hina kita. Gerak balik, dalam perjalanan balik tu, sampai jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, dia ni gamak. Bila raja tu suruh cium kepala saya, cium. Pasal apa? Dia pun cerita, raja tu nak penayang, nak hina kami, nak aku boleh lepas kalau cium aku. Seorang bebas dia kata. Nabi panggil. Tanya dia pasal apa? Dia kata aku cium tu bukan aku sayang ke dia Rasulullah. Aku nak menyelamatkan nyawa ramai-ramai. Itu Nabi panggil, hei, siapa-siapa yang terselamat dalam perjalanan tadi tu? Kamu angkat tangan, abang main cium kepala dia pula. Dia pun ingat Nabi nak Nabi kita apa pakai cium kepala dia? Pasal dia cium kepala kau tu apa selamat? Dan ni apa cium kepala? Nabi sendiri pun tak silap saya cium kepala kau tu. Tu kata kadang-kadang kita tengok, kalau nak buat keras hati, tukang macam kan, tak kebuluk, bunuh pun tak apa. Dah. Dalam Islam bukan yang tu. Dia suruh jaga agama, memang betul suruh jaga agama, tapi jaga nyawa. Nombor dua, kadang-kadang jaga nyawa tu boleh naik atas. Memanglah ikut hukum akal ya. Agama, nyawa, apa kita kata, agama, nyawa, nasab, akal ajenah, harta benda lah kali. Agama, jiwa atau nyawa, nasab keturunan, akal, dan juga harta benda. Kat sini nyawa dulu nombor dua. Nombor satu kena jaga agama dulu. Sebab tu sampai nak pertahankan agama kena perang, biar nyawa mati kan. Okay. Tapi ada ketiga, yang ni naik atas. Bila mana orang kafir tak kat sini pedang, dia ni memang tak main-main. Kalau aku tak buat-buat murtad, aku kena bunuh mana. Pada ketika tu jaga nyawa. Siapa yang menjaga agama kena bunuh, mati syahid. Tapi Ammar bin Yasir, masa orang bunuh mak dia, bunuh pak dia, dia akhirnya mengaku nak sembah berhala balik, dia selamat. Ini pun betul. Bagi setengah orang keadaan yang betul. Bagi setengah orang hak ni dia macam ni pun betul juga. Jadi sebab tu lah kita kata kita kena faham kaedah. Bila kita faham kaedah, tindakan kita berkesan. Ada seorang lelaki dalam sejarah Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni, gubernur di Iraq ni jahat. Ini gubernur Khalifah Islam zaman Abbasiyah, tapi garang, jahat. Dia banyak bunuh orang, bunuh para ulama. Satu hari dia naik perahu, jatuh dalam sungai Dajlah. Jatuh dalam sungai Dajlah. Puak-puak ni kata, lega mampu ya puak ni. Biar mampu ya bang, doa dia ubah jatah di mana. Dia jatuh perahu, puak ni kat tepi sungai tak mau duduk. Biar mati dia, tak ada dia senang sikit kezaliman, tak kena lagi dah. Tiba-tiba seorang pakluk pergi berenang pergi. Heret Hajjaj Yusuf As-Saqafi masa tu pun dah tak sedap lah. Sampai tepi sungai, puak tu ribut pakluk tu. Dah dia nak mati hampir tolong. Lepas ni kalau dia hidup, kena zalim lagi kita dengan dia. Dia berpukul kau tu kita sat. Apa dengar dulu cerita aku. Aku pun meluat kat dia macam apa juga. Tapi aku nak beritahu apa, kalau dia mati lepas, ikut hukum agama kita, dia syahid dunia, tak kena siksa kubur. Aku tak mau, biar kubur pun kena, neraka pun kena. Tu dia lagi kubur tu kata, orang fikir sampai terang tu, dia kata, kalau aku biar dia mati dalam sungai, dia tak kena siksa kubur, dia mungkin kena siksa di akhirat. Aku meluat kat dia, aku selamatkan dia, biar dia mati cara biasa, kubur pun kena siksa, neraka pun kena. Bos tu kata kami tak fikir apa lah Tuhan. Jadi makna cara fikir tu kepada manusia itu. Ya, jadi kita pun mudah-mudahan mendapat pertimbangan lah. Tapi pertimbangan kita mesti dari ikut hukum agama baru tu.
Kalau ikut nafsu ni kita tak tahu apa, kita pakai turut orang. Orang kata macam tu turut. Jangan turut. Kita bukan pak turut. Agama kita Tuhan suruh fikir. Tapi fikir atas dalil lah. Ya, atas benda yang boleh jadi pegangan kita. Kita timbang elok-elok. Sebab walaupun kita kata kita nak buat kerja Islam, tak boleh zalim orang. Walaupun kita nak buat kerja Islam, tak boleh zalim. Mesti dengan jalan yang membolehkan nampak syariat Islam tu elok. Kalau kita buat dengan jalan tak orang kenal, jadi akan menyebabkan apa? Orang pandang bahawa itulah kehendak Islam, padahal sebenarnya itulah kesilapan kita berfikir. Jadi insya-Allah mudah panjang lagi perbincangan kita ni. Baru 100 lebih 100 kita buat 3 ada lebih kurang dalam 334 200 soal lagi. Tak tahulah. Dan habis ke tak, siapa habis dulu wallahualam. Qul hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna ma'an nabiyyin ja'atan mursalin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malna min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa uyunana min al-khiyana fa innaka ta'lamu qa'inatul a'yun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.